Apa balik lewat kat malam ni dah. Rumah kita ada ambil deh. Sebelum saya menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid melancarkan kutipan derma sumbangan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengumpulkan dana pengurusan dan pengurusan masjid Bukit Marok kita ini. Petugas akan memakaikan vest berwarna hitam dan tag nama masjid. Sila bangun sekarang mereka menggunakan apa benda ni, tag begini petugas. Di leher masing-masing ada gambar ni Aaron Aziz dah. Sila bergerak sekarang untuk memungut derma. Pelan-pelan dek. Muka senyum sikit. Baru orang pergi banyak. Dah. Jangan duduk tokor gitu. Pelan-pelan. Comel. Dia ada upah. Jarang masjid gini. Ada di Pulau Pinang itu sekali bila kita umum kutip derma, dia 10 petugas. Seorang ada. 9 kita tengok bola. Tinggal budak seorang gili-gili. Dia seorang kutip mana tu. Tapi berkat 7,000 lebih boleh. Seorang diri kutip. Kat 20 minit kutip lah sedih. Orang lain pergi tengok bola. Kira guana lah tu dengan JK. Pelan-pelan ni. Buka karung tu tunjuk depan muka dia. Dia buat tak tahu tu sekuk dengan karung. Ngaji-ngaji dah bergaluh lagi. Kalau kita beli benda lain dia kau habis. Tapi kalau sedekah derma dia bertambah. Kerana Nabi janji lagu tu ma yang kusuma min sadaqah, tidak akan kurang harta siapa pun kalau dia sedekah. Kalau makan ke darah dia kurang. Lewat rumah kau kurang. Nah, sedekah kau bertambah. Luar-luar ni ramai orang. Sampai bira-bira jalan. Ramainya orang pas sombak luar tu. Ni mari duan ni macam katu orang. Allah banyak soalan. Soalan ada lebih kurang 200 soalan dia lah. Baik, teruskan mengutip derma. Kita pakak-pakak tengok soalan. Walaupun saya dah jawab soalan, petugas teruskan bertugas. Pelan-pelan. Soalan yang pertama, apakah hukum kita mendahului imam ketika baca wirid, yasin dan sebagainya? Tolong terangkan. Baik. Ada majlis berzikir contoh. Adalah kepalanya imam dan sebagainya, dia akan membawa zikir diikuti oleh para jemaah. Itu majlis zikir dia panggil. Atau majlis membaca Quran termasuk membaca yasin. Ada seorang kepala tu imam. Itu orang panggil dipimpin oleh seseorang. Jadi boleh tak kita makmum kalau zikir kita ke depan daripada orang lain? Bila baca yasin juga kita ke depan dah baca lebih daripada orang lain. Jawabnya tengok, jika ada pemimpin, ada pimpinannya dan kita nak baca deras daripada yang dipimpin, boleh, tapi dengan pelan. Kerana majlis itu majlis yang dipimpin oleh seseorang. Maka kita tak boleh nak kuat dan potong-potong jadi orang lain jadi semabur. Dia kena tengok-tengok keadaan. Kalau majlis itu tak ada pimpinan, baca yasin masing-masing. Contoh, ikut anda. Siapa baca deras, habis dulu. Siapa baca slow, duduk belakang situ. Tak ada masalah. Kalau ada pemimpin, kan? Contoh, sama-sama ada pemimpin, semayang jemaah. Semayang jemaah, siapa yang kepala zikir? Imam. Imam kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kau ikut belakang. Siapa-siapa makmum tak wajib pun ikut imam. Kerana zikir ni terpulang. Nak sama dengan imam afdal. Nak zikir suku harus. Tapi kalau kita nak zikir suku, jangan canggah imam. Kerana imam memimpin orang ramai. Imam Allahumma antas salam wa minkas salam. Mari saya kau ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Balik awal. Mu tak mau kata Allah antas salam, nak kata subhanallah. Boleh, perlahan.
Jadi tidak mengganggu. Faham? Soalan seterusnya, ada seorang ulama Indonesia berpendapat Imam Mahdi akan dibaiat mungkin tahun depan 2020. Mereka rojong Ali yang jatuh 1 dan 15 Ramadan Jumaat akan berlaku luara pada Syawal Dzulhijjah dan akan muncul Imam Mahdi. Dia gini, hadis-hadis berkenaan dengan Imam Mahdi kebanyakannya hadis sahih dan hadis hasan. Tak ternafi ada hadis yang ditolak ulama. Benda-benda yang termasuk dipanggil asyratus sa'ah, tanda-tanda dekat berlaku kiamat. Faham? Kita yakin semuanya akan berlaku. Nabi cerita akan ada Imam Mahdi memimpin umat Islam, faham? Dengan hukum yang sangat adil. Ya, kita beriman kerana yang ucapnya Rasulullah. Kita dengar akan terbit Dajjal menyesatkan orang, kita beriman, kita percaya kerana Nabi yang cerita. Kita dengar turun Nabi Isa dari langit, kita yakin apa semua. Tapi tak sah dah kita letak tarikh tahun berapa-berapa, jadi pelawak sangat. Faham lagi? Kerja kita bukan letak tarikh. Kerja kita ialah menyampaikan hadis-hadis tersebut supaya manusia istiqamah dengan agama Islam. Faham lagi? Jadi hak tak betulnya diletak tarikh. Imam Mahdi mungkin tahun 2028 pula dah. Orang ni kata Dajjal 2043. Jadi lebih dah. Faham? Tak mustahil betul, tetapi teka-teka lagu tu dilarang syarak. Tak usah main tahun dah. Gini cukup. Tak lama dah rasanya akan terbit Imam Mahdi, memandangkan macam-macam fitnah berlaku di dunia sekarang. Itu betul. Tapi gebuh 2020. Nampak? Ini ilmu gaib, la ya'mul ghaiba illa Allah. Yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Oh, jangan nak masuk campur. Soalan seterusnya, saya ada seorang kawan akan berkahwin tahun depan bulan 1. Masalahnya dia jadi bersalah antara berkahwinnya dengan keluar berdakwah. Yang mana yang pula didahulukan? Dia ni orang jemaah tabligh, nak keluar 40 hari. Tapi nak kahwin, hak mana satu? La ilaha illallah. Hak gitu tanya kau soalan. Nampak tak? Jadi mu buat dua-dua boleh belaka. Mu nak ambil keluar dulu kahwin ke diang boleh. Nak kahwin dulu keluar ke diang pun boleh. Mu dah keluar seorang 40,000 lagi orang keluar. Faham lagi? Tengok-tengoklah, fikir-fikir sendiri. Apakah hukum meniru dalam peperiksaan? Dalam peperiksaan dia meniru peperiksaan. Contoh, peperiksaan di universiti contoh, dia meniru. Jawabnya kena tengok undang-undang. Kalau undang-undang membenarkan boleh. Contohnya undang-undang dia kata sila tiru sesama kamu. Boleh. Tapi kalau peraturannya bila kita tiru orang lain, kita ambil jalan mudah, maka hukumnya di situ ada ghulul, benda yang tidak disukai syarak. Soalan seterusnya, saya Tok Bila baru habis ngaji pondok. Bagus. Nak pinang seorang gadis. Masalahnya pada masa sama ada seorang laki-laki kerja bank. Nak pinang juga gadis yang saya idamkan itu. Siapakah yang akan dipilih oleh mak gadis? Baik. Seorang perempuan, tapi ada 2 orang yang nak meminang. Yang pertama Tok Bila baru balik pondok. Yang kedua orang kerja bank. Bank PT lah, bukan bank pasar malam. Jadi hak mana patut orang puang tu terima? Jawabnya yang berlebih berakhlak. Lama dia kerja bank atau kerja ngaji pondok ke, jadi Tok Bila, hak mana lebih berakhlak? Akhlak bukan piau, akhlak bukan janggut panjang, akhlak bukan makan jumpa, akhlak bukan ridak duk tak kepala bersama kain selepang. Lagi akhlak ni dalam, hak ni aksesori. Faham lagi? Mana yang lebih baik? Agama tu maksudnya akhlak.
Dua-duanya orang yang berakhlak. Orang kerja bank pun orang yang jaga agama, orang pergi ngaji sekolah pondok pun orang jaga agama. Terpulang bagi perempuan itu nak kahwin dulu tak boleh. Betul tak? Kita tak nak kata apa. Yang tak boleh ni salah seorangnya itu tidak beragama. Barulah kita kena tinggal. Itu tak boleh. Benda barang tak ada agama tak boleh. Di sebuah akhirat memang kena nampak orang yang belajar pondok. Di sebuah dunia orang yang kerja bank ada sumber pendapatan yang lebih besar. Maka apa yang ada tak benda yang salah pada agama? Tak ada salah. Mau pilih kalau seorang boleh lagi. Dia memang puang tu dia ambil orang kerja bank. Siang lah saya terbilang ngaji pondok. Lah mu ambil mak dia. Kita niat jamak takhir Zuhur dalam asar. Lepas habis solat jamak takhir Zuhur dalam asar itu saya terbatal wuduk dan mau solat asar di destinasi. Siapa solat Zuhur yang dijamak itu? Baik, dia nak jamak takhir. Masuk semayang garik, waktu garik. Dalam hati dia aku nak semayang jamak takhir. Sekarang dalam waktu isya lah. Bawa pergi kereta daripada Kuala Lumpur. Pukul 9 malam siapa di Gua Musang. Faham lagi? Siapa di Gua Musang. Dia pun semayang jamak takhir. Dia semayang garik dulu. Garik dulu ke dia. Luar kita buat lohong asal lah senang. Baik. Daripada Kuala Lumpur dia nak semayang jamak takhir. Jadi siapalah orang asal dia pun berhenti di Gua Musang. Dia pun semayang lohor dulu tak? Allah, aku semayang pada lohor jamak takhir dengan asal. Semayang lohor. Habis semayang lohor batal wuduk. Boom, ketuk. Faham lagi? Ya, ketuk kuat, bergegar kipas-kipas. Dia pun tak mau semayang lagi asalnya. Dia nak semayang sampai Kota Baru kat ni. Boleh atau tidak? Boleh asalkan dalam waktu asar. Kerana semayang yang wajib kena buat berturut-turut jamak takdim. Jamak takhir tak wajib turut-turut. Faham lagi? Jamak takdim saja. Faham? Mayang lohor dengan asar dalam waktu lohor. Habis mayang lohor kena mayang lalu asar. Tak boleh tunggu. Faham? Mayang garik dalam waktu garik lawak lalu ngisi orang musafir. Habis mayang garik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun kena mayang isi lalu. Itu jamak takdim. Jamak takhir tak wajib. Nak buat selang sejam pun tak apa. Masuk waktu isya kita mayang isya dulu. Lepas tu kita beli pula kedai karang mayang garik. Boleh. Atau masuk isya mayang garik dulu. Lepas tu tubik dari hotel pula pergi jalan pula 2 jam. Pukul 12 pun mayang isya. Boleh. Faham lagi? Soalan seterusnya. Pakai serban sunnah Nabi atau tidak? Sunnah Nabi insya-Allah. Kerana Nabi dia suka memakai serban, ada sentiasa memakai serban, dan sahabat-sahabat meniru kelakuan Rasulullah apa yang Nabi letak di atas kepala. Dalam kitab Fatwa Syara'iyah, Syekh Hasanain Muhammad Makhlum Mufti Usair kata, Nabi ni biasa atas kepalanya ada 3 benda. Kadang-kadang ada kolam surah, ada piyah saja. Nabi duduk di masjid sembahyang dan sebagainya. Kadang-kadang awak tengok atas kepala Nabi ni, atas piyah tu Nabi ikat serban. Faham? Kadang-kadang serban tu Nabi dah ikat, Nabi letak atas kepala gitu. Itu ulama tafsir fatwa. Jadi ada orang kata tak tu pakaian Arab, tak sunnah. Orang Arab pun pakai dah. Jawabnya tak betul. Ulama kata yang Nabi amal semua itu menjadi sunnah. Faham lagi? Macam makan tangan kanan sunnah Nabi ya? Sunnah tak? Tak apa. Orang Islam sekarang ni makan tangan kanan. Bahasa lain ada makan tangan kanan. Sebelum pada Nabi lahir ada tak? Ada dah dalam dunia ni. Banyak dah budaya makan tangan kanan. Bukan hak Rasulullah seorang. Cuma bila datang Rasulullah, dia menggalakkan makan tangan kanan. Menjadi sunnah.
Walaupun kata kanan, tangan kanan sudah diamalkan oleh bangsa lain sebelum kedatangan Islam di bumi Arab. Faham? Soalan seterusnya, lepas sembahyang jemaah, apakah sunat kita berjemaah bersama imam dengan membaca zikir? Dan adakah Rasulullah pernah berzikir bersama sahabat pada masa itu? Baik, itu lepas sembahyang sunat tak? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, semayang ini hanyalah daripada takbir sampai pada salam kena ikut imam. Takbir sampai salam. Iza kabbara al-imamu fakabbir, itu hadis. Bila imam takbir mutakbir. Ila raka'a farka'u. Bila imam raka' muraka'. Iza salama fasallimu. Bila imam salam musalam ke. Takat tu wajib ikut imam. Bila salam dah habislah sembahyang, dah wajib ikut dah. Tetapi siapa yang berzikir bersama-sama imam sampai selesai, afdal. Itu yang terbaik. Dia tak kata syarat kan? Nampak? Jadi zaman Rasulullah mereka ini berjemaah berzikir. Cuma tidak disebut dipimpin oleh Rasulullah, para sahabat pun ikut buat bersama-sama. Tidak sebut. Cuma pada zaman sahabat, zaman Nabi pun maka berlakulah perhimpunan berzikir selepas daripada sembahyang. Nah, waktu ulama tak kata sebagai sunnah. Nah, jadi sebagai afdal, perbuatan yang sangat elok. Dan Nabi pesan pula, lepas sembahyang baca ni, lepas sembahyang baca ni. Dan sahabat pula dengar, aku dengar Nabi lepas sembahyang, dia baca ni. Sahabat lain pula, lepas sembahyang, Nabi kata gini. Jadi kita nak kata memparik seorang pun boleh, Tok Imam suku, makmum suku pun boleh, kata beramai-ramai pun boleh. Mana-mana kita berhimpun dah untuk berzikir pada Allah lepas sembahyang, sebelum sembahyang. Siapa yang kata tak boleh, orang itu orang jahil murakkabun, tersangat-sangat jahil, berlapis-lapis jahilnya. Kerana tidak ada, Nabi kata, bila berkumpul satu kaum untuk berzikir kepada Allah, datang para malaikat menurunkan rahmat daripada Allah. Soalan seterusnya, bila Imam Syafi'i sudah kata afdal berzikir bersama imam, kalau kita ada kerja, kita boleh zikir pendek dan kita balik buat kerja, tak wajib pun. Cuma orang yang berkelapangan, faham? Orang yang tak ada kerja, maka berzikirlah bersama imam. Patut orang nak kata lain pada Imam Syafi'i, mu pandai pada Imam Syafi'i, faham tak? Nah, pergi sini pandai pada Imam Syafi'i, cakap tangan, aku nak atur awak gila. Kenapa tak? Nah, sampaikah pahala tahlil kepada orang mati? Kita pahala sampai tak kepada orang mati? Baik, kalau kita hidup ni, kita semayang, boleh tak pahala? Orang mati lah, jauh lagi. Ni kita hidup ni, ni malam ni kita mari dengar. Siapa yakin boleh pahala? Kenapa kita kata boleh pahala? Pahala tu dengan janji. Orang buat baik dapat pahala. Baik, adakah dengan 100% yakin? Tak. Insya Allah. Maka hidup kita sebenarnya bukan kata benda satu perkara. Seluruh hidup kita daripada kecil sampai mati, semuanya insya Allah. Insya Allah bukan untuk orang hidup je, hidup dan mati. Bila orang mati, kita hadiah sedekah ke dia, dapat tak pahala? Insya Allah. Itu jawapan dia. Faham? Kalau orang hidup, Allah tak izin, tak boleh tolong. Allah saja segala-galanya. Ni yang suap makan, bukan mak kita, kerana kerajaan Allah. Nak mak sakit, anak buat sedap-sedap nasi apa semua, Allah dah izin masuk, jeruak habis. Suap sudu motor, suap sudu motor. Apa? Yang beri makan bukan anak-anak Allah. Kalau Allah izin boleh makan, tak izin tak boleh makan. Mati kalau Allah izin boleh beri bernafas, tak izin membaca talqin Fatihah pun tak boleh jawab. Oleh kerana semua Nabi iznillah, maka kita buat sebagai ikhtiar. Soalan seterusnya, apakah hukum berkabung dalam Islam? Berkabung ini harus
Faham lagi? Harus. Tetapi ada hak. Apa maksud berkabung? Bersedih. Apa maksud berkabung? Berdiam diri, tanda duka cita. Apa maksud berkabung? Berhenti mencari dunia, bekerja, tanda kerana kita kehilangan satu nikmat. Contoh kematian. Pokoknya harus. Contoh kita jual, tiba-tiba berlaku kematian. Kita pun tak jual. Kenapa? Kerana berduka cita. Itu panggil berkabung. Bukan buah kabung, berkabung. Faham? Kita sama-sama kita pergi kerja semua, pasang ngotek, pasang apa, orang ikut orang nak upah kan. Orang upah waik atas, kita ke atas. Orang upah pasang mozek, kita pasang mozek. Tiba-tiba ada anak kita mati gitu. Lepas tu kita pun tak pergi kerja. Kan tak pergi sampai bila-bila. Kerana ada kematian. Kita berduka cita. Tak mau cari duit hari dua ni. Faham lagi? Itu dipanggil berkabung. Bersedih. Pokoknya harus. Cuma Nabi pesan jangan lebih 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Mana kalau kita tak jual kerana pok kita mati, boleh 3 hari tak jual kita. Jangan 4 hari Nabi larang. Sebab Nabi kata la yahillu, tidak halal, makna haram kalau lebih 3 hari. Haram. Abang kita mati, tepuh di lawi, kita pun tak jual 3 hari. Harus 2 hari, harus sehari, harus 4 hari. Haram. Tak jual kerana nak pasang api tu lain. Tak jual kerana seni coh tu lain. Tak jual kerana berkabung. Tak boleh. Melainkan Nabi kata, kalau laki mati, bini kena berkabung 4 bulan 10 hari. Bini seorang saja yang mati laki, berkabung kerana mati laki. Faham lagi? Dia saja boleh bersedih, boleh berkabung lebih pada 3 hari. Lain pada kematian suami, haram lebih pada 3 hari. Tak kira raja ke apa. Jadi betul mula. Kita buat salah, dengar benda yang betul, betul pula. Faham? Saya pergi jumpa hospital, doktor kata tak ada sakit. Tapi saya rasa macam ada sakit. Saya nak pergi jumpa bomo boleh tak? Sebab ada saya dengar, kalau orang pergi jumpa kahing, berobat, maka amal ibadat saya 40 hari Tuhan tak terima. Warna kau lucu ustaz. Baik. Dia rasa dia sakit, dia pergi jumpa doktor, doktor kata tak ada sakit. Doktor kan reti belaka. Dengar baik-baik, ilmu doktor zonniah. Ingat siapa mati. Zonniah ni maknanya banyak sebelah betul. Ada gak doktor. Oleh kerana dia belajar bab-bab ni, kita tak belajar, maka harus kita berpegang pada pandangan doktor. Faham lagi? Tetapi keputusan doktor, sakit ni obat ni tak ada ni, hak ni tak ada penyakit, semua itu bukan 100% betul. Bermakna banyak hak betul, tapi ada juga hak tidak betul. Jadi kadang-kadang dia tak tahu penyakit. Baik, sesat situ dia nak pergi kat bomo pula. Boleh tak nak pergi tanya kat tu bomo? Sebab dia dengar dia orang kata, siapa pergi dekat kahil 40 hari tak terima semayang. Dengar baik-baik. Orang Bukit Marok malam ni. Ramai orang salah faham. Kahil lain, bomo lain. Bomo ni artinya pengamal perubatan tradisional Melayu. Doktor ialah pengamal perubatan kaedah moden. Doktor dia panggil. Tapi bukan betul lah ke? Ada hari doktor tu dok betul. Tak sama-sama doktor. Ada ke hari dia dok betul. Faham lagi? Jadi bukan bomo tu kahing. Tapi kalau kahing sebahagian dari bomo. Kahing ni ke mana? Tok bomo yang jenis kata boleh teka benda gaib. Tu kahing. Tok bomo juga yang boleh khabar benda tak berlaku esok lusa gini berlaku gini. Itu kahing. Kalau tok bomo jenis aku ambil air, ambil bunga, tiup Fatihah, perah yang salimah, suruh balik mandi, tu harus berubat. Tok bomo bukan makna haram. Tok bomo bukan makna syirik. Tok bomo makna orang yang mengamalkan perubatan rawatan, tapi kaedahnya tradisi Melayu. Jadi kalau kaedahnya tidak canggah dengan hukum Islam, tidak salah.
kalau kaedahnya bercanggah dengan hukum Islam, pada cara berobatnya, alat yang digunakan, mentera yang dibaca bercanggah, haram. Apa haram lagi? Jangan bomoh haram, bomoh haram, bank haram, bank haram. Sudah kerja dah. Orang ngaji lagu tu. Lagi. Kau aneh haram, riba haram. Biar ni boleh. Tu orang kata tak apa balik. Ambil air ni, duduk belakang selawat 7 kali, lepas tu buat mandi sikit. Faham? Haram tak lebih tu? Dah haram. Tapi orang lagi doktor hidup omong. Cium dalam air. Faham? Jangan duk kata haram selalu. Tapi kalau kahing lain, kahing ni tak apalah. Esok lusa benda ni akan jadi green. Hari keempat dia jadi green. Tu kahing. Dia boleh tahu benda gaib. Bab Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa pergi kepada tok bomoh kahing, maka orang itu tak diterima sembahyangnya 40 hari. Apa makna kahing? Dua perkara. Pertama, meramalkan benda-benda ramalan. Yang kedua, dia khabar, dia boleh tahu benda gaib. Faham lagi? Itu salah. Kalau tok bomoh jenis kahing, salah. Dan jangan kita duk kata berobat moden semuanya halal. Ada kala rawatan moden haram. Faham? Contoh rawatan moden haram tu LGBT T tu betul. Transgender. Faham? Tukar jantina. Tukar jantina ni buat kat tok bomoh ke buat hospital? Kita nak tanya orang Kelantan, tukar jantina ni halal ke haram? Buat di hospital moden ke tu omong? Ada kalanya haram. Dibuat di hospital. Dia dibakar, tukar. Buah yang riba, buah karipak. Lagi 7,000 ni. Singapura mahal lagi. Canberra, Adelaide, Brisbane mahal lagi. Di Vega, di Paris lagi mahal, ratus-ratus ribu. Tu pembedahan plastik tu untuk menambah cantik. Halal ke haram? Haram. Tok Omar boleh buat tak? Bukan Tok Omar saja berobat haram. Pita ada ke haram? Al-mughayyirati khalqallah. Allah laknat orang yang ubah bentuk badan kerana nak lebih cantik. Laknat. Kita boleh buat, Tok Omar tak boleh buat. Kopek kecuk dah. Nawak besar. Hubung implan dalam, buah plastik dalam, pembedahan plastik. Faham lagi? Halal ke haram? Tok Omar boleh buat. Pita model kena faham molek. Jadi Tok Omar dah sakit gapo. Dah sakit gapo Tok Omar tapi nak raya hak tak dia lah. Orang rumah kita ni dia buat dada dia pun jadi besar semula. Boleh buat tak Tok Omar? Tok Omar kata tak. Kalau boleh buat dah orang lumung. Faham lagi? Faham tak? Tok Omar tak boleh buat walaupun benda tu dilaknat. Tapi dia kita jadilah. Jadi buang karipak, buang ingribe, ubuh karipak, macam-macam pesen jadi. Kau masuk tanduk orang dalam kepala nak jadi macam rimah. Kau tak? Kau tambah telinga jadi macam beruk, macam-macam pesen. Semua tu perubatan moden. Soalan seterusnya, ada keperluan bermunajat, berdoa, berzikir, selawat di kubur keramat wali. Adakah amalan ini dibenarkan syariat? Kalau berzikir boleh, kalau selawat boleh. Faham lagi? Kita dapat di kubur, kita berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Berdoa lagi lah boleh. Faham lagi? Yang tak bolehnya kita jadikan apa-apa amalan itu mesti buat di kubur. Sedangkan amalan itu bukan untuk di kubur. Di kubur ini untuk orang yang ziarah. Kita pergi kerana ziarah. Bila ziarah kita berzikir, hukumnya harus. Bila ziarah kita berdoa, hukumnya harus. Tapi bila kita nak berzikir, tak boleh berzikir di masjid, dia berzikir di kubur. Itu bid'ah. Faham lagi? Dia lari sikit je. Soalan seterusnya,
Apakah hukum kalau kita tengok simbol agama lain seperti salib dan yang ada pada berhala-berhala? Adakah boleh kesan pada jiwa kita? Dengar baik-baik. Umat Islam makruh pergi ke tempat ibadat orang kafir. Tidak haram, makruh saja. Contoh kita pergi lawatan safar di Mesir, termasuk dalam gereja yang paling tua, contoh umur 900 tahun. Kita safar di Sepanyol, kita masuk dalam gereja yang tuanya 1000 tahun dan sebagainya. Hukumnya tidak haram. Atau di tempat kawan di Kuala Lumpur kita masuk tengok sekali dalam gereja, tengok sekali dalam kuih gua ni, hukumnya makruh saja kata ulama. Faham lagi? Tetapi mungkin ingat 3 benda mungkin buat. Yang pertama, kita iktikad segala benda yang ada dalam ni semuanya batil, pelawak belaka. Yang kedua, kita rasa takut kepada Allah. Nah, kerana tempat itu tempat yang dilaknat oleh Allah. Dan yang ketiga, jangan buat suatu pun upacara yang dikerja, yang diamalkan oleh orang-orang yang kafir di situ. Faham tak? Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang suka menghina orang lain? Orang itu akan dikecilkan Allah pada hari kiamat. Maknanya jadi hina. Apakah hukumnya saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah di waktu sujud? Jadi adakah doa yang baik dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca dan amalkan? Semua doa boleh baca. Jumhur ulama kata doa itu mesti dalam bahasa Arab. Faham lagi? Kalau doa itu tidak dalam bahasa Arab, bacalah di dalam hati. Nah, soalan seterusnya, jika seorang bapa mencari rezeki yang tidak halal lalu dibawa pulang untuk diberi makan pada anak bini, adakah mereka tidak berdosa akan menanggung akibat buruk daripada apa yang mereka makan dan minum itu? Baik, orang yang tidak berdosa, adakah dia akan terima akibat buruk juga? Dia begini, kain yang putih kita ambil cat, kita pun simbah hitam tak? Cat tu warna hitam, kita simbah di kain putih, hitam tak kain tu? Hitam. Baik, kalau kita tak simbah, kita tersepak cat, kena di kain tu, hitam tak? Hitam juga. Sama ada anak bini kita sengaja makan haram atau tak sengaja, jiwa mereka jadi kotor, hati mereka akan jadi kotor. Cuma wala taziru wazratun wizra ukhra, dosa orang lain tidak tanggung. Nah, jadi yang akan diseksa ialah suami, bukan anak isteri, kerana anak isteri tidak reda dengan makan yang haram. Mereka tidak mengetahui. Soalan seterusnya, apakah hukum kita makan ikan ayam sayur yang diberikan bahan makanan haram seperti sisa buangan manusia, daging dan najis babi? Baik, ayam makan najis, lembu makan najis, boleh tak kita makan? Jawabnya, tengok, jikalau memang makanan hariannya adalah najis, makruh kata setengah ulama, haram kata setengah ulama makan binatang pemakan najis. Tapi kalau dia makanan yang bukan najis, kadang-kadang bercampur najis, harus. Contoh lembu makan rumput, perak. Bukan dia lembu makan tiak ayam. Kita agak lembu, kita buh tiak ayam seguni, dia makan? Tak kan? Tapi yang biasa tiak ayam duduk dalam rumput, dia kerak sampai kat tiak ayam, tiak ayam kerak atas. Dia makan atas. Itu bukan pemakan najis, walaupun sudah makan najis. Faham? Yang dilarang memang jenis makan najis. Bela ikan keli, we makan najis semua. Faham lagi? We makan perut babi semua. Hukumnya setengah ulama kata haram makan. Okey? Apakah amalan untuk meluahkan pintu rezeki? Hubung silaturahim. Pak dara kita lama dah duduk jeli tu lama, kita tak pergi. Jarah dia. Contoh. Tu buka pintu rezeki tu. Yang kedua, sedekah. Sedekah hak mak orang. Lalu tengok budak macam budak pondok ada 3 orang ni. Bertikai assalamualaikum ngaji dia ni. Ngaji pondok depan. Ambil 50 ya makan nasi lagi. Sedekah. Faham lagi? Allah ganda pula kita masuk. Itu murah rezeki, murah bukan banyak. Kalau berlaku banjir, gempa bumi, jerbu, boleh tak kita ambil barangan dari kedai-kedai yang terlibat? Kedai dia tak ada. Kedai tu, kampung tu kena banjir, kedai tu kena banjir atau gempa bumi. Jadi barang-barang kedai tu berselerok lah keluar, teranding pas keluar. Boleh tak kita pergi kutip barang tu ambil kita?
Jawabnya boleh. Kalau kerja tu hak tok kita. Faham lagi? Kalau hak tok orang lain tak boleh ya. Faham lagi? Mu suka tak barangmu berlaku banjir malapetaka orang bagi curi belakang. Mu suka tak? Ada? Jangan awak gitu kau orang. Betul tak? Apakah hukum sapu tangan ke muka lepas beri salam? Adakah sunat atau perkara yang mesti dilakukan ke semasa solat? Baik. Dia kata lepas pada sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu sapu muka. Sapu muka lepas sembahyang ni ada khilaf pandangan ulama. Pandangan yang paling ramai tidak sunat. Sebagian ulama fiqh termasuk dari 4 mazhab mengatakan sunat. Yang paling kuat tidak sunat. Tapi hukum yang mengatakan sunat itu fuqaha juga, maka boleh kita bertaklid kepada mereka. Kerana apa? Berlaku khilaf. Kerana hadis Nabi sapu muka itu memang ada. Cuma sanadnya saja diperkhilafkan ulama. Jumhur ulama mengatakan berlaku kedhaifan pada sanadnya. Tidak cukup syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Maka jatuhlah ia kepada dhaif. Faham lagi? Situ saja sebab khilafnya. Jadi ditanya kepada mufti Mesir, mufti Al-Azhar, Syekhul Azhar, Syekh Ali Jadul Haq, almarhum. Beliau menjawab, siapa yang menyapu muka lepas salam, maka perbuatannya adalah sunat di sebahagian pandangan sebahagian ulama, dan siapa yang tidak menyapu muka, maka semayangnya telah pun sah, kerana sapu muka itu bukan rukun dan bukan wajib. Tengok orang alim jawab. Mari kita sapu muka bid'ah haram. Haram tu haram. Faham lagi? Ngaji dia banyak sikit. Ulama besar ni dia tahu apa? Dia jawab, tak, kemah keming lalu. Orang yang sapu muka, maka hukumnya dia berbuat sunat menurut pandangan sebilangan fuqaha. Selesai masalah. Orang tak sapu muka, sah dah semayangnya. Itu baru orang alim. Ni haram. Ni pula haram. Haram sokmo. Mak repik boleh jadi mufti. Haram sokmo. Jangan gaduh. Benda khilaf jangan balah. Bodoh balah. Nak balah benda ijma'. Haram minum arak. Betul tak? Haram pelawak. Tu baru kita balah. Ni duduk pelawak. Hari ni kita jadi kerajaan, hari ni turun minyak. Tu baru kita gandeng, dia mampu. Datang tipu. Habis bateri. Apa habis bateri? Jadi kalau ada orang ngari ngajar kata haram sapu muka, jangan panggil ngajar orang jahil. Sealim-alim pun yang mengatakan tidak sunat sapu muka, ulama mazhab dia kata, pun tidak kata haram. Faham lagi? Tak kata haram. Ni kita ustaz mari ngajar wah pakai kata haram. Beli jubah 2 dalam Mekah, buat macam ulama Mekah. Aku tak boleh tengok muka. Muka utuh tak apa, jangan perangai biasa main. Ini muka dalam utuh, perangai pula utuh. 2 kali utuh. Apa pula haramnya? Bukan dalam sembahyang. Betul tak? Soalan mudah, orang Kelantan jawab. Lepas kita sembahyang habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis lagi sembahyang. Habis dah. Boleh tak kita sapu masjid? Halal ke haram sapu masjid? Ke haram sapu masjid? Tak, boleh tak? Dah kalau sapu masjid boleh tak? Sapu muka ni bodoh. Habis dah kan sembahyang? Soalan seterusnya, apakah hukum bagi orang yang darurat kerja di kedai yang mengandungi arak? Mana ada darurat? Darurat ni maknanya kamu kalau tak kerja mati. Faman yaturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Siapa yang sampai kepada situasi tidak ada pilihan, 3 hari dah tak jumpa makanan, mengakak di padang pasir, jumpa bangkai yang sudah mati. Padahal wa harama 'alaikumul maitata, Allah mengharam kata kamu bangkai. Tapi sekarang ketika tidak ada pilihan, bukan sengaja dan tidak berlebihan, tidak berdosa. Itu baru darurat. Ni kerja jual agak darurat korok kering.
Faham lagi? Dah tak nak pelawak sangat. Siapa kerja yang terlibat dengan arak, jual arak, akad arak, order arak, susung arak, buat order lih macam-macam, atau jadi jurujual macam kedai-kedai 24 jam tu, orang kafir nak beli arak, dia tukar jual orang Islam, gaji dia haram dan dia kena laknat. Sembahyang tak terima. 10 golongan Tuhan laknat sebab arak. Faham lagi? Dia tak berhenti, tak berhenti, dia hanya pasal kita menyampai balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun sepotong hadis. Faham lagi? Soalan seterusnya, lagi di kampung saya ada satu kumpulan yang mengatakan tahlil itu bid'ah. Kata Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah, orang yang mengatakan tahlil itu bid'ah, dia adalah ahli bid'ah. Kerana perintah suruh menyebut banyak la ilaha illallah. Nabi kata Abu ma qultu ma nabiyuna min qabli qalu la ilaha illallah. Lapah terbaik yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Dalam ayat Quran fa'lam annahu la ilaha illa hu, ketahuilah tidak ada Tuhan melainkan dia Allah. Dalam hadis yang lain Nabi membaca la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain Nabi kata bacalah la ilaha illallah. Jadi semua hadis-hadis ini Nabi tak kata bacalah belum sembahyang, bacalah atas bukit la ilaha illallah, bacalah pagi-pagi tengah malam. Tak. Maka perintah itu umum. Seperti mana itu zkurullah, sebutlah kamu, zikirlah kamu akan Allah. Maka perintah-perintah berzikir bila secara mutlak tidak ada kait dengan waktu atau masa atau tempat, dia bagi perintah yang umum. Maknanya bebas, kita nak baca di mana saja kita senang hati. Kita rasa nak bertahlil, nak bertasbih, nak bertakbir, nak tahmid, disilakan. Faham lagi? Tak ada orang boleh larang, melainkan pada tempat yang dilarang, seperti dalam tandas lanjaman. Jadi kata Mufti Mesir, siapa yang melarang orang bertahlil padahal tidak ada nas melarang bertahlil pada ketika itu, orang ini sudah menyempitkan hukum yang diluaskan oleh Allah dan dia jelas ahli bid'ah. Faham lagi? Itulah sebenarnya ahli bid'ah, orang yang melarang orang berzikir, yang zikir pada tempat dan waktu itu tidak datang larangan di dalam hadis-hadis mana pun. Faham lagi? Kalau kita larang orang berzikir dalam tandas, maka bukan ahli bid'ah, kerana ada larangan. Jangan nak lebih ingat. Ngaji KL sembang banyak. Faham lagi? Dr. Nasir Farid Wasil, Mufti Mesir yang dipecat oleh kerajaan Mesir kerana memfatwakan haram pertandingan ratu cantik di Mesir. Dia orang tak takut kerajaan ni. Orang banyak ni. Doktor PhD. Syekh lagi, Dr. Nasir Farid Wasil. Orang Indonesia lagi tanya dia dalam kitab fatwa dia lah, apakah hukum orang panggil mari di rumah, kemudian menyebut la ilaha illallah banyak-banyak, kemudian berdoa, antara dalam doa itu bagi roh orang yang telah mati. Tak hadis situ. Sama tak masalah? Jawabnya orang yang datang boleh pahala bagi. Doktor jawab. Faham lagi? Dan akad makan, beri makan orang tu, tuan rumah pula boleh pahala kerana melakukan satu amal yang sangat baik dalam Islam. Habis orang tanya, dia waktu beri roti canai makan, roti jala. Tak soal hati orang mati, hati anak hati. Tu orang tak masuk capur tu. Kita kira hati halal. Faham lagi? Kenapa? Kan seorang laki-laki mari tanya Nabi, ya Rasulullah, ayo amal di Islam yang afdal. Apakah amalan-amalan yang afdal dalam Islam? Nabi jawab pendek, tut'imut ta'am. Wia orang makan. Faham lagi? Jadi jangan kita nak jadi ahli bid'ah. Nah, soalan seterusnya. Saya jual ayam timbang dengan perut-perut dan perut tak wi pada pembeli. Malah saya jual pada peternak ikan. Apakah hukumnya? Hukumnya boleh kalau mudah ambil harga perut. Faham lagi? Dia orang mari seorang ayam seekor,
Nampak? Minta ayam takut. Dia pun ambil ayam. Keteng bahan tak kepala dia. Memang tak akan kepala. Nah, rata ketang. Perut dia tolak tepi, jauh. Kemudian perut tu dijual ke orang lain. Boleh. Harga perut tu dia kena tolak sudah. Dia tak boleh ambil daripada harga yang beli ayam. Sama ke orang yang potong kaki. Keteng jatuh kaki. Ayam tu dia timbang tu. Timbang-timbang 18 rial. Faham tak Lepas dia lepas timbang, ambil tubuh atas lagang, gergang, tapak kat kaki, ting, kaki jatuh. Dia beli ayam saja, kaki tak beli. Kaki tu bila banyak, dia jual pula 8 rial sekilo. Faham lagi? Hukumnya makan haram. Kenapa? Alti orang. Mu timbang orang bayar dengan harga kaki bayar. Kaki pun tak beli. Menjual ke orang lain, bapak penipu orang panggil. Betul tak? Jangan main-main. Kena cari balik tuang kaki ayam tu, pulang balik. Oh, jangan main. Kalau makan kedarah haram, senang. Taubat, Allah terima selalu. Mujina 18,000 orang perempuan pun, sekali taubat, Allah terima selalu. Ni alti orang, tak terima taubat. Walaupun taubat dalam Kaabah, tu beringuh darah, tak terima. Kena cari balik orang yang beli tu, kena bayar balik. Nampak? Banyak ke ni? Dan kata kan, mana orang dalam kata, Nabi tengok orang surah merah. Bergenyok-cok. Kau macam-macam mesej. Kerajaan lah, pun cara kerajaan. Rakyat cara rakyat. Dah. Habis mu tipu aku, tipu mempat tidak. Rakyat tipu kok kerajaan. Makan gaji. Nah. Dia naik, bah dia keling naik kapal terbang. Piti siapa? Piti rakyat. Makan haram. Betul tak? Itu rakyat tipu kerajaan. Kerajaan tipu rakyat. Itu memang pantung ain dah. Faham lagi? Soalan seterusnya. Dakwah tabligh itu macam mana? Dakwah ini dia tidak mesti kita buat kumpulan, kita bubuh nama kumpulan, tak mesti. Tapi kalau kita bubuh nama itu buat kumpulan, tidak salah. Cuma bila kita berdakwah, kita kena faham apa yang kita dakwahkan tu kita tahu. Sebab Nabi dia panggil sahabat yang tahu baru dihantar berdakwah. Yang tidak tahu tidak digunakan. Selagi dakwah dengan ziarah, kita jangan tukar. Kita pergi ke masjid duduk 3 malam, sembahyang jemaah ramai-ramai, lepas tu balik. Itu bukan berdakwah, itu ziarah dia panggil. Dakwah ni kita menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan kalimah syahadah pada orang lain, mengajar orang lain supaya kenal Islam. Itu dakwah. Kalau kita pergi tidur sejid tu, 3 hari 3 malam duduk situ, itu kan dakwah. Itu ziarah. Faham lagi? Ziarah lain, dakwahnya lain. Kemudian bila kita dah ada kumpulan dakwah, jangan kita rasa kita seorang saja yang berdakwah sehingga kita anggap orang lain tidak ada keperluan dalam bab berdakwah. Kita yang paling established, yang paling diterima. Itu juga penyakit orang berdakwah akhir zaman. Nah, soalan seterusnya, apakah pandangan tentang pemimpin yang mempertikai hukum hudud dan dia tidak suka hukum hudud di Malaysia? Orang yang tak suka hukum hudud, dia tak suka Allah. Orang yang tak suka Allah, tepatnya dalam neraka dia. Faham lagi? Walaupun besar mana pemimpin. Sebab bumi ni bukan hak tok dia. Bumi ni hak Allah. Semua wirid lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah 7 lapis langit, kepunyaan Allah 7 lapis bumi. Mana ada tok kita masuk airport? Faham lagi? Kan ada pot darah kita pakat dengan Tuhan buat. Ada? Wajib kena berhukum dengan hukum Allah. Orang yang kata tidak wajib, benda yang wajib dengan ijma' jadi kafir laknat. Saya datang tinggal di kampung ni, Bukit Marak, dan berjiran dengan penduduk sepatan. Memanglah dah duduk kampung ni, takkan berjiran dengan orang cili. Hak gitu kan borok. Apakah hak jiran dan hak-hak saya terhadap jiran? Muliakan jiran. Mulia ni bukan mana dia peluk tiup lambung-lambung gitu, bukan. Maknanya kita senyum kepada dia, kita tegur dia, kita beri laluan kepada dia. Kalau kita beli sesuatu, kita tengok dia nampak kita tak ada masuk rumah, kita whisket. Faham? Itu memuliakan kita.
Kita tidak berkata perkara yang tidak baik tentang dirinya. Nah, kerana itu hak-hak dia lah yang semakin terhakis di dalam masyarakat Melayu kita ni. Soalan seterusnya, mandi hadap besar kena korek tak dalam dubur? Ada kerja. Ada orang ngajar dia kata kalau kita mandi hadap besar kita kena korek dalam dubur. Itu untuk guru Ayopeng. Dalam kitab-kitab fiqh ulama pandai-pandai cerdik tak kata gitu. Ulama hanya kata sunat kita terang sedikit dubur, kemudian kita sampaikan air. Sunat, bukan wajib. Faham lagi? Dia kata tak, dia pergi mu mandi junub dah sah, mu kena buat masuk jari sikit. Mu kena buat masuk jari sikit. Dia buat juga sampai terberok kawan. Faham lagi? Datuk guru sama jahil dengan anak murid. Faham lagi? Ngaji tak ngaji, kita tak ada bersuti habuk rumah. Patwa wajib korek. Rujuk kawan hak tukar reka tu kata buat dengan jari. Kalau kawan dia kata buat dengan tekai, tak bagi awal. Dagu hanya apa mandi dulu. Faham? Godok dengan tekai. Apa dah kawan suruh orang air. Mu sama tolong kawan. Polis dah jual kepada kedai besi buruk. Barang besi buruk kalau kita beli kira halal ke mana? Kita tak tahu hatta halal ke haram boleh beli. Kita tak tahu barang tu haram beli. Kita rasa tak sedap jangan beli. Dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Bila berasa tak sedap tinggal cari hak halal hak jelas. Soalan seterusnya, kita kena gam di kuku kita, air semayang kita sah atau tidak? Jawabnya sah kalau kena gam itu sebelah dalam kuku. Kalau belah atas kuku tak boleh. Sebab syarat sah wuduk, air kena sampai di anggota wuduk. Kalau ada mani, maka tidak dapat air sampai kepada kuku kerana terhalang oleh sesuatu, maka tidak sah basuh tangan tersebut. Bila kita semayang, dikira tidak ada wuduk, dengan semayang pula jadi tidak sah. Soalan seterusnya, kita beli barang rendah, kita klaim barang harga tinggi, boleh atau tidak? Boleh, tapi haram. Betul tak? Masjid suruh pergi beli kapet, dia kata tak apa saya beli. Dia beli kapet semua sekali habis dalam 15,000 bang. Dia buat ketua kapet buat 16. Nampak? Boleh 1,000. Boleh buat, amal awak. Apa dia buat maka ni? Nampak? Tapi akhirat masuk neraka. Pahala pataknya ke? Apa? Haram. Man kullu lahmin nabata min syutin panar ulabi. Nabi kata, siapa yang dalam tubuhnya ada masuk harta haram, maka akhirat tepatnya dalam neraka. Mu menteri ke, timbalan ke, timbalan orang kena pecah nak naik semula dah boleh pakai ini ke? Faham lagi? Tak ada gitu. Dah. Ini banyak lagu tu. 8 riyal jadi 10 riyal, 1 juta jadi 1.2 juta, 3 juta jadi 5 juta. Faham lagi? Kadang-kadang projek dia buat 4 juta cukup dah. Padang orang kampung dengan masyarakat setempat. Tapi dah ada pemah kita buat 7. Buat 7 dah kat kita faham. Nampak? Tu semua tu penipu lagi. Faham lagi? Jangan. Jadi menteri peluang masuk neraka penuh depan muka. Pagi petang peluang masuk neraka. Betul tak? Ni kita sign dulu. Ni kita sign dulu. Kita sign juta rupok. Sign ni 200,000 kau. Nampak? Tu semua tu duit haram. Berarti dia teman wuliya faqad zubiha bi rizqi. Siapa dilantik menjadi pemimpin atau menteri, dia sudah disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Melainkan dia ditolong oleh Allah baru selamat menteri. Faham? Mu nak jadi menteri? Nak? Mu nak jadi menteri? Hak takbir nak mau tak takbir dah ni? Ada seorang menteri dulu takbir mau ni. Kalau dia ceramah kau kata baru kan? Dia ceramah ni baca putih. No orang kemamang lagi. Takbir. Learning tak takbir dah. Pitih noh lah bodoh. Faham jangan politik contoh.
Tak takbir dah. Bang itu. Akhirat masuk neraka lagi. Apakah orang yang makan gaji buta? Boleh. Kalau syarikat rokok dia sendiri. Faham tak? Syarikat orang tak boleh. Kerana kita diupah. Tiba-tiba kita ambil duit. Benda tak buat. Maka di sana berlaku benda yang tidak sah pada syarak. Makan harta orang secara batil. Soalan seterusnya. Keluarga saya masih ramai yang kafir. Jauh mana hak batas saya untuk berhubungan dengan mereka? Ingat, kalau kita masuk Islam, keluarga yang masih kafir tetap mahram kita. Mana mak sampai kiamat. Ayah kafir lagi kita Islam dah, tetap ayah kita sampai kiamat. Adik kakak kita, puan adik perempuan kita, tetap mahram kita. Pegang tak kata sembahyang. Berduaan dalam rumah tidak haram. Kerana tak boleh nikah sampai bila-bila. Dia masih Islam pun kita dah boleh nikah, dia dalam kafir pun kita dah boleh nikah. Faham lagi? Itu hukum adik-beradik kafir lagi. Nampak? Jadi itu kekal, mahram kekal. Yang kedua nak faham sini ialah kalau pewarisan tak ada, tak makan saka. Al-kafiru la yuras, orang yang kafir tidak makan saka. Okey? Dan kemudian hak pewalian dan sebagainya adalah hormat, wajib hormat. Mak dia, pak dia Hindu lagi, dia masuk Islam dah 2 tahun dah, maka hormatlah ibu bapa kamu yang itu. Bukan hormat kakak dia, hormat ibu bapa kamu. InsyaAllah dengan kamu baik dan hormat mereka, memuliakan mereka, mereka rasa senang dengan agama Islam. Soalan seterusnya, ibu bapa terlalu emosi kalau anak buat salah, tapi bila-bila tuduh anak buat. Nak buat mana gitu? Tak ada payah apa. Kali 2 orang saja Tuhan buat. Bukan 20,000 orang ibu bapa kita. Baru pening kepala kita. 2 orang saja. Faham lagi? Makmu, ayahmu. Katakan, tak molek perangai. Terima je lah seadanya. Itulah pokmu. Huduh-huduh mana pun, itulah seorang. Tak ada juga ada. Mak mana pun. Mak pula berakhir berapa popet. Mak tu. Walaupun mereka kita tak kenal, wabil walidaini ihsana, lalu buat baik kepada mereka. Itu tugas anak. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum menegur aurat isteri orang di khalayak ramai? Jawabnya tengok, jika di khalayak tak ada ramai, tak jadi apa dah, maka khalayak ramai lah pula. Tapi kalau di khalayak ramai tujuan nak mengaibkan orang, hukumnya haram. Soalan seterusnya, apakah hukum ambil duit dalam tabung masjid? Jawabnya boleh kalau nak digunakan untuk perkara yang dibenarkan. Kalau dalam tabung tak boleh ambil, jadi buruk gitu duit. Bang, tu imam buka, haram. Buci mula. Faham lagi? Boleh lah ambil kalau nak guna. Berapa tu imam? Berapa tu siap? Berapa tu bila buka tabung kita tengok tadi ambil 1,000 tadi. Lah, nak bayar pi. Boleh. Yang tak bolehnya orang yang tidak ada kuasa atau orang yang berkuasa menggunakan untuk perkara yang tidak dibenarkan. Harta masjid jadi harta dia. Itu haram. Tu imam basuh rezek. Sejik. Cuci. Pakai payah wayar masjid, air masjid. Halal ke haram? Haram. Tapi orang berani dalam marah. Tak berani. Tu imam. Tok Bila basuh Vespa. Basuh Vespa sejik. Bang, tu siap buat balik tinggal aku. Penuh rumah tinggal aku sejik. Lagi. Pengurusi saya cakap habis barang duduk rumah dia. Ini akhir zaman. Soalan seterusnya, apakah minimum untuk dapat solat jemaah? Sempat rakaat pertama dapat 1 rakaat, pada rakaat yang kedua dapat jemaah. Man adraka rakaatan minal jumu'ati adraka jumu'at. Barang siapa kata ulama dapat 1 rakaat je dari sembahyang jemaah, dia dapat jemaah. Contoh rakaat kedua tu imam, tu imam habis baca dia kan, Allahu akbar. Rakaat kedua kita baru sapa, kita pun Allahu akbar, kita rakaat, dapat rakaat dengan imam. Pada rakaat kedua kita dapat 1 rakaat. Jadi bila imam lepas nanti salam, kita tambah lagi 1 rakaat. Kerana kita dapat 1 rakaat, tambah 1 lagi, dapat jumaat kita. Soalan seterusnya, banyak manakah barang kemas yang wajib keluar zakat? Baik.
Barang yang wajib keluar zakat ialah emas 20 miskol. Itu 20 miskol. Kenapa? 20 miskol. Bukan halo miskol gitu. Miskol benda timbangan zaman dulu. Kalau gram 85 gram. Nah, 85 gram. Soalan seterusnya, jika kita masbuk dan antara kalau baca Fatihah, yang antara dua, baca Fatihah tak ada nak rokok, tapi sempat habis Fatihah belum imam bangun dari sujud tamu, yang mana makmum perlu pilih? Jawabnya, kalau kita masbuk, imam rokok, terus rokok lah. Pilih kau apa ni? Imam Allahu Akbar, kita masbuk kan? Allahu Akbar. Mana dia pilih-pilih? Kalau mu dapat rakaat, dapat rokok, dapat satu rakaat. Kalau kita ada PT dalam bank cukup nisab, nisab bukan nasab. Nasab tu punang, nisab. Kena keluar dah. Duit itu tidak tambah mana? Sekali keluar saja kalau duit tidak tambah. Kalau dua kali keluar habis PT kita. Faham lagi bayar mau. Soalan seterusnya. Orang yang putus rahim tidak dapat bau syurga, adakah golongan ini kekal dalam neraka? Setiap orang beriman yang masuk neraka tidak kekal. Yang kekal dalam neraka kafir laknatullah. Pegang itu sudah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau mana-mana ada orang beriman masuk dalam neraka, tidak ada yang kekal. Dalam satu hadis Nabi cerita, akhir-akhir sekali seorang laki-laki yang beriman ahli neraka dikeluarkan daripada neraka dalam keadaan berangkut. Dialah orang terakhir orang beriman keluar. Lepas pada dia keluar, dalam tu semua kafir. Faham tak? Dan dikunci pintu neraka lepas dia tubik. Lepas pada dia tubik, tidak ada lagi seorang pun yang boleh tubik, tinggal kafir betul. Lalu dia masuk dalam syurga, lalu dikunci pintu syurga. Nabi kata lepas dia masuk, tidak ada lagi orang masuk syurga. Dia yang terakhir keluar dari neraka, dia terakhir masuk syurga. Nampak tak? Yang ni yang Sayyidina Umar kata, kalau orang ni aku tak dapat masuk awal, jadi orang ni tak apa dah. Orang ngelak. Takut nak topik tu neraka. Apa lagi? Dah. Tayar motor pijak darah anjing. Adakah kena basuh tayar? Ya, wajib kena basuh tayar. Kalau tayar tu kita nak fikir dalam semayang. Kamu tanya aku jawab. Kalau tayar motosikal kena darah anjing ke, kena darah ikan ke, kan haji lagi darah anjing pun. Darah ikan haji tau. Haji, air kucing-kucing lanyik di tayar. Haji tau. Wajib tak basuh? Tak wajib basuh, sunat basuh. Bila wajib basuhnya? Kalau kita tak basuh, barang-barang suci jadi kotor pula dah. Contoh, seming kita gigi habis belepeng barang dekat anjing. Maka wajib basuh. Faham lagi? Soalan seterusnya, batal tak wuduk saya sentuh bini saya berlapik dengan kain, tapi saya berasa ingat sebab sentuhan itu. Nampak? Ni nampak power dia ni. Dia berlapik, dia sentuh bini berasa ingat. Jawabnya berasa ingat ni tak mesti tak berlapik. Berlapik pun ingat juga. Siapa dia yang kalau dia pegang bini dia, kawasan-kawasan yang sulit, tak berasa ingat. Orang itu tandanya sampai ke penghujung waktu. Faham lagi? Faham? Bini kita pakai baju, contoh dia pakai baju lah, dia pakai t-shirt rumah. Faham? Pakai t-shirt. Dada ni lah, ni dada, dia pakai t-shirt. Jadi kalau kita sentuh dada dia, sentuh tak kulit? Tak sentuh lah. Tapi kalau suami sentuh, walaupun di luar baju, suami seronok tak? Berasa ingat tak? Dia sentuh kau. Faham tak? Contoh, mu jangan suka. Faham? Ingat tak ni? Cik umur apa tu? 55 69 orang mana asal? Oh sini kau lah. Tak kalau 69 walaupun pegang di luar baju berasa tak kan? Tu 69
Tahu tak? Jangan main-main. Sebab apa hal dia cakap kalau kita tak berlapik kan? Kalau berlapik dah ada betul kan? Bukan kait dengan lapik. Lapik tak lapik ni masalah batal wudu. Bukan masalahnya. Ha? Mana hak tua tu orang lagi. Bayar hak muda kaku. Ya. Soalan seterusnya, wajibkah bagi nafkah pada si anak yang bukan berbinkan siapa? Masa kahwin dulu isteri enggan meletakkan nama sesiapa. Pulak dak. Anak tak tahu anak siapa. Tak nak bina nafkah apa. Kita jadi ibu ayah angkat, kita kena bina nafkah kerana dia tak ada keluarga. Tidak betul. Soalan seterusnya, wajib tak baca tayat akhir jika kita makmum masuk solat, kita imam sudah nak habis tayat akhir atau nak bagi salam dah? Baik, dia makmum, dia siapa tu imam tayat akhir. Duduk, dia pun mari Allahu Akbar, dia duduk. Wajib tak baca tayat akhir? Tidak wajib. Sunat je kita baca kerana imam membaca. Tempat kamu bukan di sini, kamu belum bagi rakaat yang pertama. Kamu masuk, imam sudah duduk. Kamu tak dapat rakaat, kamu dapat semayang bersama imam. Bila imam salam, naik bagi mulakan rakaat kamu. Faham? Jadi bila imam membaca, dia wajib baca kerana dia tayat akhir. Kita bukan tayat akhir, sunat baca. Bukan kerana tayat akhir, kerana ikut imam. Ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam supaya kita ikut perbuatan imam. Soalan seterusnya, kiblat surah kapur saya lari sikit. Kalau 15 darjah, 15 darjah banyak, kena betul semula. 3 darjah, 4 darjah sedikit. Soalan seterusnya, beza kepada sah pertama dan sah kedua, belah kanan dengan belah kiri macam mana pula? Kanan kiri sama, kerana ulama berkhilaf. Kemudian pula sah pertama dan sah kedua jelas dalam hadis, sah pertama lebih afdal. Tak ada dipertikaikan oleh ulama-ulama. Soalan seterusnya, orang luar minta Tok Imam untuk belajar, lebih kurang 7-8 orang. Orang tempatan tak ada seorang pun yang pergi dengan. Tok Imam menetapkan kena bayar yuran sekian-sekian. Ramai ahli Korea tidak setuju. Halal tak duit itu? Dia gini, ulama berkhilaf. Setengah mengatakan harus kita meminta upah jika membaca Quran dan mengajarkan Quran. Pendapat ini pendapat yang lebih ramai di kalangan ulama. Begitu juga kalau kita menggunakan pasarana yang kita sewa, maka boleh kita letakkan yuran tanpa khilaf. Contoh kita sewa bangunan, kita sewa pejabat dan sebagainya, kita buat kelas agama dah, boleh ambil yuran. Faham lagi? Yang kita tidak ada mengeluarkan apa-apa, masjidnya ada dah, orang amal dah, kita kenakan yuran. Tengok yuran itu untuk siapa? Kalau untuk personal, maka tak comel. Kalau yuran itu kembali pada kebajikan masjid, maka teruskan. Soalan seterusnya, macam mana nak kira zakat harta dalam bidang perniagaan? Pasal kita tak makan gaji kan? Dia berniaga tak mesti nak keluar zakat. Barang-barangmu sampai setahun cukuplah haulnya, maka kiralah barangan jualanmu untuk kamu jual yang boleh dijual, dan masuk juga wang pusingan yang ada dalam tangan kamu atau duduk dalam laci meja. Faham? Kira kena keluarlah 2.5%. Itu zakatnya, atau 1/40. Apa nak jadi dengan golongan LGBT? Nak kahwin sama jantina tak boleh, nak kahwin sama perempuan tak ada selera. Macam mana nak buat? LGBT, lembu gila baru terlepas. Nampak? Dia sebenarnya lembu lama ni. Dalam kitab tafsir Abu Hayyan, dalam kitab tafsir Alusi, ada nyebut bahawasanya gay, laki zina dengan laki, dan maknanya benda perempuan, lesbian, sudah berlaku pada zaman Nabi Lut. Faham lagi? Sudah berlaku. Mereka semua ni dilaknat oleh Allah. Nampak? Pasal apa? Pasal lembu pun tak buat gitu.
Binatang ada nikah sama sekali? Tak ada. Babi kerti bahasa. Tak ada. Ni bodoh dari babi. Nah, ini masalah. Pasal apa? Inilah pembalasan Allah pada manusia akhir zaman. Nah, kerana apa? Kerana kita terlalu angkuh, rasa bebas nak lakukan apa saja. Maksudnya rasa ingin lepas daripada hukum Tuhan. Nah, tidak ada orang yang jadi gay, orang yang jadi lesbian sampai mati dalam keadaan yang baik. Semuanya orang matikan dalam keadaan hina. Nampak? Penyanyi-penyanyi mati hina, mati macam-macam penyakit, keluar nanah kok mata, keluar nanah kok telinga, macam-macam pesen. Itu dunia. Akhirat yang tukar kemaluan tu, dia akan beri pisah, dia potong kemaluan dia hari-hari, potong tepik, potong tepik. Sampai beribu-ribu tahun. Jadi bodoh pada binatang tu apa? Apakah hukum suami pukul terajang isteri sebab buat salah-salah kecil saja? Alasannya nak ajak isteri. Itu bukan suami, itu beruk subsidi. Nabi kata khairukum khairukum ahli. Umat Islam terbaik yang paling baik dengan isteri. Tahu tak? Kalau mu nak ajak gacor dengan baik puan. Ni gacor dengan orang puan. Pondang mu ni. Ada pula sepak terajang lagu tu. Apakah hukum couple? Tengok kalau dah akad nikah boleh. Couple ini kalau belum akad nikah, laki-laki perempuan haram. Karena la yakhluwan ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh kamu berdua dengan perempuan, mereka ada mahram. Couple ini makna berdua-duaan. Dia bukan jarak jauh, berdua-duaan. Bercinta dalam Islam harus, tidak haram. Yang haram ialah kita luahkan rasa cinta itu dengan perbuatan yang dilarang syarak. Contoh, berkapal. Maksudnya berduaan. Pergi patah cahaya bulan berdua, tak nikah lagi. Pergi latar ni pula, latar dia air panas. Latar Manggaskar. Tu. Mandi panas berdua. Esok tina pula sakit gigi, cabut gigi berdua. Lusa laki pula pergi cabut busi, cabut berdua. Lagi. Lepas tu pergi library berdua, pergi shopping kompleks berdua. Macam orang nikah dah. Haram kena laknat. Soalan seterusnya, sikit lagi dah, kita pakat balik lah. Wah, duduk sini. Apakah hukum kita menjadi makmum pada imam yang isyak rokok? Batal belaka dulu. Imam tengah membayang, batal dulu. Dia gini, kalau imam minum arak, beg tu tidak apa macam arak. Rokok tu imam minum arak, maknanya yang haram dengan ijma' lah. Bukan haram dengan khilaf. Pun hukumnya sah kita jadi makmum. Cuma afdal imam yang tidak pas jika ada. Yang tak boleh pasti itu ialah imam juru nikah. Imam sembahyang boleh, imam juru nikah tak boleh. La nikaha illa biwaliyin rasyid. Tidak boleh jadi nikah melainkan wali yang baik. Ada pun imam sembahyang tidak kata tidak sah. Nampak? Nabi kata yang umum aqra'ukum, yang paling qari, afqah dan paling pandai fiqh. Soalan seterusnya, apakah anak perempuan memakai gelang kaki mengeluarkan bunyi masa berjalan? Hukumnya kalau benda itu adalah loceng yang diletakkan bunyi keting-keting, 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 makruh menurut pendapat yang paling ramai di kalangan ulama. Bukan haram, makruh. Tetapi kalau yang pakai itu perempuan dewasa, dia buat bunyi itu supaya orang memandang kepadanya, untuk tarik perhatian laki-laki, haram. Itu kaedah. Jadi kalau dia pakai di rumah dan gelang kakinya untuk tarik perhatian suami, maka tidak haram. Dia pakai gelang, dia boleh loceng, dua til, dia loceng skrin tu kan, dua kaki, dua belah, kaki sebelah, kaki gigi sebelah. Dia tu pegang katil gitu. Dah lelaki ni payah nak masuk dalam bilik. Dia main tengok tali racing kat bawah. Dia pakai seluar cek saja, seluar spender saja. Dia tak akan baju dah. Dia atas katil. Pok benda panggil ni? Pok apa? Pok mak. Pok mak tu.
Ha. Ya dah Pak Mat. Ya dah. Tu rasa kebakar ubuh je. Bini ada lagi. Berapa umur bini? 60. Contoh bini Pak Mat. Pak Mat nak duduk ni, nak hidup kedai kopi, nak sembel. Nak buat dengan benda saing-saing lah. Bini Pak Mak duduk dalam bilik. Baju dah akal, kalau dalam baju. Faham lagi? Di kaki itu dia ubah gelang. Hak ada loceng. Jadi Pak Mak lalu, dia pun buat ketek. Abang. Pak Mak pergi tak minum air nanti? Itu contoh. Jadi dah kita nak rayak pasal ulama kata jika diletakkan kaki dan bunyi itu pada kaki isteri untuk menarik perhatian suami, hukumnya boleh. Faham lagi? Oh ada loceng lagi malam ni. Soalan seterusnya, tentang bayi tabung uji. Sekiranya si suami mati tapi isteri dia ada simpan sperma si suami untuk buat bayi tabung uji, adakah boleh walaupun suaminya mati dah? Suami mati tapi dia dah ambil air mani. Faham tak? Contohnya lah. Berlaku kemalangan contoh ni. Berlaku kemalangan dah. Ataupun suami dia jatuh dalam laut, dia, isteri dia pun pandai berenang, suami tak ada berenang. Nah, jadi isteri dia cuba dah menyelamatkan suami, tak malih, tenggelam juga, dia dah selamat air mani suami. Faham lagi? Contoh, buat contoh. Faham lagi? Jadi dia simpan lah. Dia dahulukan buat permanian berhadas di dalam makmal. Nah, apakah hukumnya? Hukumnya harus. Tak, hukumnya harus, asalkan dia halal. Nah, masalah sekarang, sebab tu Allah suruh kaji. Suruh kaji supaya kamu akan dapat membuat penemuan-penemuan sama dalam bidang apa perubatan. Maka dia buat penemuan bahawasanya mani manusia ini dia boleh diletak, dipindah-pindahkan, dan ia tidak secara persetubuhan normal. Jadi sebab itulah ada beberapa teknik bayi tabung uji, iaitu mengambil sama ada keadaan ambil air mani suami lalu diletakkan dalam isteri punya rahim, cara kedoktoran moden harus dalam Islam. Jadi bila meninggal seorang ibu, anaknya hidup di dalam perut, boleh dia ambil keluar dengan membelah jasad ibu walaupun menyakiti mayat, kerana menyelamatkan nyawa. Maka ulama mengiktiraf akan air mani suami yang halal. Suami meninggal, air maninya ada semalam dia pergi ke klinik, atau ginilah pernah reka-reka doktor panggil mari klinik, hari ni akan buat ambil air mani suami dan telur isteri, akan diambil dengan cara moden. Faham tak? Ambil dengan cara moden, lalu digabungkan oleh pakar perubatan. Bila bergabung dengan izin Allah, Allah tak izin tak jadi. Pasal sebahagian tak jadi, sebahagiannya jadi. Mana Allah izin, akan ditembak balik ke dalam rahim isteri. Ini halal dalam hukum syarak, ulama sudah fatwa. Jadi bila sampai di klinik, doktor mesti minta air mani. Betul tak? Ada pun telur perempuan, isteri tak boleh ambil. Dia ambil oleh doktor, pakar rawatan boleh ambil. Ada pun mani, doktor tak ambil, suami yang kena buat keluar. Faham lagi? Jadi suami dah lama tak keluar mani itu, meninggal dunia. Faham lagi? Jadi boleh diteruskan rawatan tersebut kerana ia adalah halal. Faham? Yang tak boleh, suami itu mati, ambil air mani ke dia. Okey? Soalan seterusnya, tak tahu takat mana baca tahiyat awal, sebab ada orang baca tahiyat Allahumma salli ala Muhammad, selawat Nabi, dan ada kata kena sujud sahwi. Warna puluk dia tahiyat awal dengar balik siapa kat ni saja, Allahumma salli ala Muhammad, situ tahiyat awal. Bangun Allahu Akbar, rakaat 3. Faham lagi? Itulah hujung tahiyat awal.
Kalau tayat akhir hujungnya wa ala ali Muhammad, sunat abad. Kalau wa ala ali Muhammad ni lah kalau tak baca sunat sujud sahwi. Soalan seterusnya sikit lagi. Kita ada masa 6 minit 7 saat saja lagi. Ni dia lukis gambar kita. Macam ikan belitung mungkin. Tolong beri tip untuk rajin belajar sebab saya rasa malas lah. SPM dekat tau. Dia gini ya, malas tu mu kena buat. Dia akan ada rajin. Malas ni adalah kulit jagung atau kulit durian. Rajin tu isi durian. Saya nak makan durian ustaz, macam mana nak buat? Sebab ada duri di luarnya. Jawabnya ambil golok daripada coklat keluar isi. Maka kalau kamu rasa malas nak belajar, jangan dekat lesson, buang rasa malas itu, ambil buku dan baca, insya-Allah kamu akan dapat ingat pelajaran. Soalan seterusnya, saya tengok tandingan ayam, duit penyertaan yang dikutip diguna untuk beli hadiah, dijadikan hadiah tunai. Bolehkah kita masuk tandingan? Jawabnya boleh, jika semua peserta dapat hadiah dan nilai hadiah adalah sama berlaku. Contoh, ada 10 orang peserta ayam, seorang dikutip RM100 yuran. 100 orang berapa? 10 orang 1,000. Hadiah ni nanti tempat pertama ialah RM100, tempat kedua 100, tempat ketiga 100, sampai tempat ke-10 pun 100. Jadi siapa-siapa pun akan dapat 100. Itu harus. Jadi kebodoh pula buat lagu tu. Tapi itulah yang dibenarkan syarak. Buatlah lagu tu untuk suka-suka. Ni tak, kawan ni bayar 100, nasib tidak baik, 100-nya dapat pada Johan. 100-nya hilang, buat balik ke Johan. Johan tu bayar 100. Faham lagi? Tapi dah dia Johan dapat 500. Duit dia 100 balik awal, 400 tu haram. Ayam dah masuk neraka, tuang ayam. Apa? Ayam? Ayam. Itu bahasa ayam lah. Kalau bahasa kita pada. Soalan seterusnya. Ini sama juga SPM. Saya kerja di laut. Biasanya saya akan berada atas kapal 1 hingga 2 bulan, bergantung pada projek yang jalankan. Bolehkah saya jamak kosong kerana berada di offshore itu? Kiranya saya tidak sibuk dan boleh meninggalkan sebentar kerja saya akan solat seperti biasa. Baik, kita nak pergi ke satu tempat di laut. Tempat itu tempat yang bukan belayar, dia statik lah. Sama ada statik itu masuk tiang di dalam atau diikat dengan rantai. Maka rupanya kalau kamu niat nak tinggal di situ 4 hari dan ke atas, sampai saja di platform, kamu sudah tidak bernama musafir, kamu bernama pemukim di tengah laut. Jadi haram jamak, haram kosong. Tapi kalau kamu pergi ke deck, pergi ke platform, kerana dipanggil untuk membaiki suatu kerosakan dan kamu tidak pasti berapa hari boleh selesai, maka 18 hari boleh jamak kosor. Hari ke-19 jika belum selesai, sudah hilang nama, boleh kosor, kena semayang macam biasa. Soalan seterusnya, apakah hukum beli barang kedai orang kafir atau bank orang kafir? Sedangkan duit mereka ada daripada judi. Hukum membeli belah dengan orang kafir jika barang itu barang halal harus, sekalipun mereka suka judi, minum arak, makan babi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan orang kafir sudah mengkhianati umat Islam, maka baliklah kita kepada ajaran yang sebenar, iaitu orang Islam mesti dahulukan orang Islam. Ruhama ubainahum asyidda 'alal kufar. Kita kena lebih kasih sama Islam dan kita kena cengeng, kena backhand, kena menelan dengan orang kafir. Itu ajaran yang itu. Soalan seterusnya, ibu bapa suruh saya balik kampung, ada kerja katanya. Saya jawab tak boleh balik, ada kerja. Adakah berdosa? Ya, awak berdosa. Dah ibu bapa suruh balik, baliklah. Ada kerja pun berhenti dulu kerja. Mau nak bini boleh ambil cuti. Kita nak bini, kita nak pergi tengok bola lawan final, boleh nak minta cuti. Dah bola dengan ayahnya besar, cuti kat sikit, Melaka hari-hari suruh balik. Jadi nak kerja.
Aisyah adik pula Lucia adik pula mampu gerah kita. Soalan seterusnya, mak saya suka selfie. Dah hubung dalam Facebook, boleh katakan hari-hari. Termasuklah adik-adik perempuan. Kadang-kadang Allah, aurat kaki, lengan dan sebagainya. Mereka puas dah saya nasihat. Lebih baiklah tak payah post dah. Tolonglah saya acu beritahulah cara terbaik. Baik. Mak dia suka selfie, ambil gambar post dalam internet. Dah ayahmu ada. Ayahmu tu ada ke tak? Dia ayah selfie juga. Faham lagi? Jadi orang perempuan bukan tak boleh. Kalau dalam badannya keluarga saja itu lain. Tapi kalau publik itu umum. Dengan mulut gicu, dengan mata celok, kadang-kadang lengan pendek, itu semuanya haram. Jadi jangan berlebih-lebihan. Islam bukan agama melarang, dia mengawal. Bukan melarang sampai tak boleh gambar, bukan melarang tak boleh selfie, tapi ada batas-batas. Kalau kita lebih pada batas, maka kita melampau batas. Allah tidak kasih orang yang melampau batas. Penyakit perempuan ini, dia suka kelihatan cantik. Lebih-lebih lagi kalau orang berkata dia cantik. Faham lagi? Kita tak kata pun dia gelepot dah. Patut perempuan, penyakit dia, cermin dia kena besar. Orang lelaki cermin tak penting. Besar ni badan dah beli pasal malam 2 yapak boleh tiang. Betul tak? Walai ada boleh bojeng, boleh sikat rambut dah. Kena walai cermin besar ni. Orang Belangor. Ambil orang Belangor cok boh kat dinding. Boleh ada bojeng. Aduh. Bini kita boleh tak kalau cermin besar ni? Tak boleh. Ni besar ni. Betul tak? Banyak tempat nak tengok. Kok ni, kok tu, kok ni. Cermin tu pula cakap dengan dia. Cuba kita tengok hidup seorang Pak Mali hidup kat cermin. Dia macam cakap dengan cermin, macam gila babi gitu. Nampak tak? Cermin kata dah kerja mana gitu. Dia pun tak pun sehat tu. Dan aku tengok berita sama. Jadi jangan berlebih-lebihan lah. Betul tak? Bila nampak aurat jadi dosa. Bila dosa ditimbang. Salah timbang, bagi awal kita masuk mengaji. Kalau mengaji makhraj tak kena sampai maksud pun berubah, mengaji dikira dapat pahala ke guana? Tengok, kalau dia sedang belajar tetap dapat pahala. Jangan sengaja nak merosakkan bacaan. Dia baru belajar, baru menyebut huruf, baru mengeja, baru membaca, maka ada yang tak kena. Kadang-kadang jadi pendek jadi panjang, bukan sengaja. Boleh. Sebab kalau nak belajar jadi betul lalu, dah belajar lah kita. Nampak? Dia belajar. Salah, dia belajar. Takkan belajar jadi betul lalu. Dia belajar ada salah dulu. Soalan seterusnya, kalau kahwin dengan orang putih, Mak Saleh lah. Dia buat orang putih, lepas tu bracket Mak Saleh. Apa bodoh dah kecil ni? Orang putih Mak Saleh kan? Dia tak masuk Islam. Anak kira lagu mana? Saya khabar lah Mak Saleh kata gini. Kahwin dengan orang putih, kahwin dengan orang kafir, tak masuk Islam. Kira macam mana? Baik. Dia yang boleh kahwin dengan orang kafir ialah pada setengah ulama, ialah kafir kitabi saja. Kafir kitabi, Yahudi wan Nasara. Tapi min Bani Israel, daripada keturunan Nabi Yaqub saja. Bukan keturunan Melayu tu jadi Kristian tu tak boleh. Itu bukan Bani Israel. Itu Bani Antuah tu. Min Bani Israel, keturunan Nabi Ishaq. Jadi Yahudi di Palestin, kalau keturunan Nabi Ishaq asal. Nasara di Greece ada, kadang ada di Lebanon, faham lagi? Ada yang duduk di Mesir. Mereka asalnya kalau kita silah tok nenek moyang dia
sampai menjadi pengikut Nabi Isa AS. Hak tu yang kita boleh kahwin dengan yang perempuan saja. Kerana apa? Kerana ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, suami jadi pemimpin mudah untuk mendakwah isterinya yang kafir. Tetapi bila anak pokoknya mengikut hak Islam. Anak mengikut Islam. Itu undang-undang Islam. Undang-undang dunia tak. Dia nak menggagalkan undang-undang Islam. Undang-undang Islam wajib kita letak atas kali. Al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Kita kena berjuang sampai agama hukum Islam atas kali. Semua mahkamah kena tunduk bawah Islam, baru kita berjaya. Jadi kalau mak kafir masuk kafir semula, ayah masuk kafir semula dua-dua, anak orang Islam jaga. Dua-dua tak boleh ambil anak. Itu undang-undang Islam. Pak pula masuk kafir semula, mak kekal Islam. Boleh semua anak. Mak jadi kafir semula, pak boleh Islam, boleh ke pak. Hak mana Islam, hak tu dia boleh. Itu kaedah. Kalau sama-sama Islam lain, kalau bercerai, mak boleh bela, pak tak boleh. Pak wajib bina bakar. Tapi dalam bab kafir dengan Islam, sama ada balik pada kafir atau kekal kafir pada awal tak masuk Islam, berlaku perceraian, suami isterinya orang Bani Israel, maka anak boleh ke ayah. Kerana ayah itu Muslim. Soalan seterusnya sikit ni. Boleh tak saya rasa benci pada kawan pejabat saya kerana perangannya suka mengumpat dan lain? Boleh. Yang tak boleh kita benci pada peribadi seseorang. Kita boleh benci kerana perangai. Bapa benci dia? Bagi main nama ekor judi. Boleh. Bapa benci ke dia? Tak semayang. Bapa benci ke dia? Darah harap. Boleh. Bapa benci ke dia? Pelawak sama, kata tak ada dah tu. Ada perkara ni. Tu tak apa. Tak boleh benci kerana nafsu. Bapa yang benci ingat dia? Hari tu nikah anak tak panggil aku. Tu nafsu. Itu nafsu tak boleh. Bila panggil, tak cukup itu nak panggil pun. Orang kawan banyak. Soalannya, apakah hukum seorang yang tidak salat, tidak puasa, isyak dah ada, makan makanan yang sudah siap dimasak, kelebihannya isi rumah yang lain juga makan sekali-kali? Jawabnya, orang lain tak ada kena-kena. Mu makan tak semayang, maksudnya kesakar. Mu isyak dah ada, alat dah ada, mu lagi akan diulang-ulang dalam tu. Tapi bila mu isyak, mu menggelepar racun seperti digigit ular bertahun-tahun. Jadi dadah ni sama dengan hukumnya peminum arak. Kullu muskir khamrun. Setiap apa dadah yang jenis menghayalkan sama dengan kedalam arak. Peminum arak lebih kurang dengan penyembah berhala hukuman. Suami tak puasa selama usia perkahwinan. Bagaimana pula cara mengatasi masalah ini? Suami tak puasa, dia ada nikah pakai ni tak puasa. Itu bukan suami, itu anjing. Salah siapa? Salah isteri. Kenapa? Isteri yang pilih dia. Yang pergi nikah dia siapa suruh? Kan ke suami itu pemimpin rumah tangga. Kita 40 orang, ada dah, enjin hidup dah, tunggu dia hebat. Nak naik nak jalan ni, nak balik buang musang ramai-ramai. 40 orang siap pelakir dah. Tunggu dia kerja 5 minit ke siapa? Dah siapa dia hebat? Dia hebat siapa? Jalan sekelakah depan 3 belakang. Mampu? Dia hebat. Kata siapa? Mengisak. Dia apa kita? Dah tu mampu. Bangun ke darah harap. Tak banyak minum sebelah motor dia. Bongong tak masuk ke pintu depan, masuk ke break barang. Lagi dia ingat pintu tu. Kita nak naik tak bang tu? Naik tak? Kau mak naik tak? Kalau kau mak naik, dah balik ada. Betul tak? Jadi begitulah. Kan pemimpin rumah tangga kita. Kita nak orang yang boleh pandu kita. Mu cari orang, mu tak tahu boleh pandu tu, mu gedok, mu ikut juga buat laki. Puang hati, tek ni, tengok misal macam ras kapu kan. Faham lagi. Wah kawan tu mari kereta, lepor pandang negak, tak boleh kereta. Jadi kebodoh itu bapa. Cek betul-betul orang sembahyang, orang baik, bukan mesti orang pakai payah, tapi sudu pun apa? Orang baik. Faham?
Orang dak makan kelarah hak haram, dak suka benda dadah-dadah lagu tu, cakap ketik ni korang, hormat korang. Tu baru buat suami. Tak? Biar muka macam adudu pun. Soalan yang terakhir, lebih baki ni lain kali pula lah. Riwayat Abu Hurairah, laki-laki syurga dapat 2 isteri, wanita dunia. Bolehkah saya meminang wanita yang saya berkenan untuk jadi isteri kedua di syurga nanti? Sebab isteri sekarang memang tidak bagi saya kahwin yang kedua. Apa pula ni? Dia kata boleh tak dia meminang meminang wanita dunia untuk jadi isteri kedua dalam syurga nanti. Dia kata dia pinang saja, tak kahwin, supaya dia dalam syurga jadi 2 isteri. Nampak tak? Jawabnya nak betul sikit. Dalam syurga bukan 2 isteri. Isteri kamu ialah isteri yang ada sekarang. Kita dalam dunia, isteri kita lijah. Lijah tu lah bini kita di dalam syurga. Selebihnya bidadari. Siapa yang mati tak kahwin, bujang tua dah, laki-laki ke perempuan, akan berkahwin di dalam syurga. Allah akan jodohkan. Orang yang dah berkahwin pun akan dinikahkan semula dan dijamu besar-besaran bila masuk syurga nanti. Kerana tempat ni tempat seronok, tempat galak. Ngaji kita gini ada tak? Faham lagi. Tempat galak tu mana mayang dah piku awek. Faham lagi. Nampak? Jadi kalau kita ada isteri, itulah isteri kita minah tu lah. Cuma minah kita kita tengok dalam syurga tu, walaupun orang yang sama tapi lain. Apa lain? Lebih cantik. Bukan rupa lain, lebih comel. Duduk paitang macam kuali angin ini. Faham lagi? Nampak tak? Alam surga putih kemerah-merahan. Itu sifat perempuan itu. Dan rambut itu bila ditiup oleh angin, dia mengeluarkan bunyi desiran yang seperti orang yang berpuisi. Sering ujung rambut bunyi. Gelang-gelang bini kita bila tergantuk mengeluarkan lagu. Balada ada, rap ada. Faham lagi? Blue pun ada. Faham? Itu seronok lah. Dan orang yang paling miskin dalam syurga, dia dapat 70 orang bidadari. Nabi kata orang yang paling sedikit dalam syurga, Nabi ceritalah pada sembahyang esok, cerita ke sahabat. Orang yang paling sedikit dapat nikmat dalam syurga, Nabi kata seorang laki-laki yang Allah beri dia istana daripada emas. Tanah dia seluas Yaman sampai ke Syam, Syria sampai Yaman, 4,000 kilo tanah. Dia paling sedikit dan dapat 70 orang bidadari. Wa kawaqiba atraba, isteri yang perawan, sentiasa dara dan sebaya umur. 70. Bila dia tengok dia dapat tanah dalam syurga seluas Yaman sampai ke Syria dan istana daripada Mah, 70 bidadari duk tunggu dia untuk berseronok siang malam untuk berjuta-juta tahun. Maka dia bertepik, dia kata, aku orang paling kaya dalam syurga. Dia kata gitu. Nabi pun gelak sehingga nampak gigi gerakan Nabi. Nabi gelak. Bukan tawa gelak, bukan tabasum gelak. Nampak yadhaku. Nabi gelak Nabi. Tengok tu, dia ingat dia orang paling senang, padahal dia paling sedikit dapat nikmat dalam syurga. Kerana pahalanya terlalu sedikit. Tak ada orang kurang dia. Nampak? 70 orang isteri yang perawan. Bayang. Lalu seorang sahabat kata, ya Rasulullah, kalau 70 orang isteri, macam mana kami nak bersama dengan mereka? Sedangkan dalam dunia kami pun dah buat cetong dah. Bini seorang. Faham lagi? Nampak tak? Bini seorang. Kena balik datang jimak, naik tangga. Baru naik tangga turun mula Pak. Nampak tak? Belum nangis tau. Walaupun pasal selih sikit, lambat sikit je.
Tapi mari gerak tu setuh pun dua orang kaki. Bang, naik atas bolong. Bang, bolong naik. Lepas tu dia setok belakang sikit. Pakai dok tu. Tu dia. Lalu Nabi menjawab, setiap seorang laki-laki ahli syurga akan diberi kekuatan 70 ekor kuda. Seekor kuda kalau kita tarik tali sekarang 6 orang tarik tali kuda biasa lah, bukan kuda gagak akak berat tu kan, kuda biasa dia kuda orang berlari di bacuk tu. Seekor kuda 6 orang seri balik terik. Dari 70 ekor kuda gerak. Betul tak? Jadi tu baru orang yang paling miskin dalam surga. Yang dua orang 70 orang dah. Dalam kitab Tabarani, bila dia jimak isterinya dalam syurga, lepas seronok, berlazat-lazat, kembali menjadi tagak semula. Dan mengulangi jimak pula. Jimak dia 2 minggu. Lepas lagi nampak. Lepas tu makan ayam, makan apa lah. Seronok dah orang. Seronok dah. Atas dunia lah, agak dah. Bagi saya, bang agak lagi. Gagah pergi buat mak. Lepas tu panjang setang. Nak tahu gagah tak gagah, tanya bini buat mak. Buat mak malah buat mak tu gagah ni. Dia cerita dia gagah mak. Mak kakak. Bini dia tahu betul tak? Kita bagi tembak ni kaki tembak lagi ni. Bagi kita kopi dah. Tu tahu bini dia. Jadi insya-Allah Allah pertemukan kita pada kali yang lain. Kalau tidak banyak sedikit dapat ambil kefahaman. Bagi yang sudah menderma, pihak masjid dulukan ucapan jutaan terima kasih. Allah manfa'na bima 'allamtana, dinna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi